Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربي يسر ولا تعسر. ربي أتمم الخير. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Kita menggunakan kitab Bahrul Madi dan juga kitab Riyadhus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadi al-muttasili ila a'immatil muhaddithin wa khususan ila al-imam Muhammad ibn Sawrah Abu Isa at-Tirmidhi wa hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqul. Bab yang ke-46, bab ma jaa fi fadlil jamaah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan sembahyang berjemaah. An Ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu ala salati ar-rajuli wahdahu bi 27 darajah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang berjemaah itu lebih ia atas sembahyang lelaki seorang dirinya dengan 7 dan 20 darjat, 27 darjat. Berkata Syekh Idris Al-Marbawi yang mensyarahkan hadis ni, dia kata, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula sembahyang 5 waktu seorang diri di rumah atau lainnya berhasil jua pahala. Sembahyang 5 waktu ni, sembahyang di rumah ke, sembahyang di mana ke, itu satu bab lain lah. Kalau kita main masjid ada fadilah i'tikaf, tahiyatul masjid dan sebagainya. Cuma dari sudut fadilat sembahyang berjemaah, kita sembahyang di mana-mana pun tetap juga fadilat dia adalah berjemaah dan 27 darjat. Cuma berbeza apabila lebih ramai orang yang hadir sembahyang berjemaah itu, maka ianya lebih afdal daripada orang yang sikit. Bermula sembahyang 5 waktu seorang diri di rumah, atau bermula sembahyang waktu, dia kata seorang diri di rumah, munfaridan maksudnya seorang-seorang, atau lainnya, atau sembahyang dengan berjemaah ke, berhasil jua pahala. Janji lepas tanggungjawab dan lepas daripada tanggungan yang difardukan oleh Allah. Dia sembahyang 5 waktu, tak kira dia sembahyang seorang-seorang ke, dia sembahyang di masjid ke, dia sembahyang berjemaah ke, dia sembahyang dengan keluarga ke, dari satu sudut, lepas tanggungan dia esok di akhirat, dia adalah orang yang menunaikan solat. Selesai. Esok Tuhan kira dia punya solat esok di padang mahsyar, cukup dia punya sembahyang. Jangan tak cukup. Yang mana tak qada lagi, dulu tinggal-tinggal daripada balik sampai sekarang, qada lah. Yang tu semua nak kena income tax sana lama. Okey, jangan ingat bertobat terus main masjid sembahyang, lepas tu aku dah berubah, aku dah insaf lah, habis ke tu? Tak, belum selesai lagi. Syarat taubat, segala hutang piutang kena bayar. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia kena bayar hutang manusia. Hutang dengan Allah, yang mana kita tinggal, kita punya sembahyang, kita punya puasa, zakat, haji, semua kena bayar. Haji bayar macam mana? Kena bayar haji ya. Kalau masa musim Covid ni kita boleh bagi alasan kalau mati. Oh, Covid tak boleh pergi. Tuhan Maha mengetahui. Zakat, oh kita memang tak ada duit. Memang kita orang susah. Okey lah, settle lah. Tak wajib pun kalau kita tak dia kena dia punya rukun syarat dia. Tapi sembahyang dengan puasa, selagi ada hayat di kandung badan, wajib.
Ijma' 4 mazhab, tidak ada khilaf. Walaupun belakang-belakang ni ada penceramah, ustaz-ustaz yang buat kita kata, oh tak payah qada nah, cukup taubat. Tuan-tuan, itu hanya pandangan 1-2 ulama saja. 1-2 ulama tidak mewakili kepada mazhab. Ijma' ulama, buka kitab ini juga, tengok awal-awal kita baca dah dulu. 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, berjuta-juta ulama dalam dunia semua sepakat wajib qada semayang dan puasa dan semua-semua lah rukun Islam tu. Hanya ada pandangan daripada beberapa orang ulama, dia kata tak payah. Itu dia punya pandangan peribadi. Pandangan peribadi, pandangan dia tidak mewakili pandangan, bukan cakap jumhur, tetapi pandangan mazhab. Dan ulama dalam dunia meletakkan itu sebagai satu, oh sekadar dia punya pandangan peribadi dan bukan untuk dijadikan fatwa kepada umat. Maknanya tak diamalkan pandangan tersebut. Tapi yang bestnya, yang tu lah daripada Canang kata, sebahagian daripada pendakwah, kononnya kesian orang ni tinggal semayang, dia nak bertaubat, kita pergi suruh dia qada. Fikir logik kepala otak kira nak bagi senang kat manusia. Dia ada benda yang senang, ada benda yang mudah dalam Islam, ada benda termasuk dalam kata bermudah-mudah dengan agama. Hutang dengan Tuhan tak ada mudah-mudah. Hutang dengan manusia saja pun nak kena bayar. Kalau tidak, tak lepas kita punya tobat. Macam mana lagi hutang kita dengan Allah? Dia bukan kaul jumhur. Jumhur ni maksudnya, oh ada khilaf, ada juga pandangan mazhab kata tak payah qada. Okey juga. Ada dia panggil 3 mazhab lain kata wajib, 1 mazhab tu kata ni tak. Semua ulama, semua mazhab namanya ijma'. Tak boleh bangkang kalau ijma'. Yang cari pasal mengatakan bahawa wajib kita kena qada semayang, sehingga kan ada di kalangan para ulama mengatakan haram sembahyang sunat apabila ada sembahyang qada. Ada ulama kata. Ada juga ulama yang mengatakan boleh beriring-iringan. Maksudnya ada masa buat qada, ada masa buat sunat. Tapi kalau secara peribadi saya mengaji, tutup guru saya pesan, dia kata walaupun ada ulama kata boleh beriring-iringan, eloklah kita habiskan dulu kita punya hutang. Terus sibuk sangat dengan sunat, habis dulu kita punya qada supaya esok di akhirat kita punya hutang dengan Tuhan settle. Cari amalan-amalan sunat. Kalau dah buat qada dah banyak, tak larat dah nak buat sunat. Mungkin orang kata qada pun qada, sunat pun buat lah. Kita boleh cakap kalau main dengan balok ni jangan. Dia takkan buat qada dengan sunat pergi semua buat sekali, mungkin dia tak larat. Maka ambillah fadilat untuk dia qada semayang bagi settle. Kemudian yang sunat-sunat tu zikir ke, doa ke, wirid ke, apa cari kot lain lah. Kalau dah malas nak semayang, tak larat dah nak bangun diri, okey, ambil fadilat sunat daripada sudut yang lain. Banyakkan bersedekah. Hari tu kuliah subuh kita di masjid Sungai Tiram. Yang sebelum-sebelum ni kita baca kitab La Tahqiran. Disebut bagi orang yang sibuk, yang malas, yang tak ada masa untuk nak semayang banyak, maka cover dia punya pahala, dia punya kebajikan dengan memperbanyakkan sedekah. Cover balik, kampui balik, tutup balik kelemahan dalam diri dia dengan memperbanyakkan sedekah. Sedekah sunat lah, wakaf ke, sedekah apa-apa. Yang saya dah cerita sebelum-sebelum ni, sedekah terbahagi pada 2, ada sedekah wajib, sedekah sunat. Apa dia bahagian sedekah wajib, apa dia sedekah sunat, sedekah sabil, sedekah wakaf, sedekah jariah dan sebagainya. Saya rasa banyak kali dah saya sebut di masjid ni. Okey, jadi wajib qada. Setengah rajin sembahyang sunat, pulun sembahyang sunat. 1 juta rakaat kita sembahyang sunat, takkan sama dengan 1 sembahyang fardu qada. Takkan sama. Tok guru saya kata macam mana? Dia bagi contoh. Tak tahulah kalau tuan-tuan nampak ke tak contoh ni. Tuan-tuan bisa beli tak? Saya jarang nampak, tapi mungkin kedai awal dia jual tampung periuk.
Dulu-dulu orang dia jual market ni, dia ada orang dia menjaga tampung periuk yang kertas aluminium tu. Macam nampak adik? Macam nampak? Tampung periuk. Ni periuk, orang tak jual periuk, orang jual stiker macam tampung periuk tu. Bisa tengok. Kalau periuk tu bocor, pergi ambil yang aluminium tu, bubuh, tempel. Nanti periuk tu tak bocor dah. Bisa tengok? Nah, tak bisa tengok, nanti surf Google tengok. Tengok dalam YouTube. Kokot lah, tulis itu tampung periuk. Kokot lah yang, sebab dia muda mungkin tak imagine benda tu yang saya tangkap daripada dulu. Yang tuan-tuan yang dah hidup lama ni tuan tahu lah kan, tampung periuk tu. Okey, pergi beli 5 kotak tampung periuk ala kertas aluminium tu, pergi ramai boleh jadi periuk. Soalan. Ambil kertas aluminium tu, yang aluminium tu, pergi ramai dia boleh jadi periuk. Dia tetap takkan jadi periuk. Belilah 400 kotak sekalipun, dia takkan jadi periuk. Maka basic periuk tu kena ada. Asas dia basic periuk tu kena ada. Kalau bocor, tampung. Maka nak tampung kelemahan itu adalah dengan sunat. Nak tutup lubang-lubang yang cedera, yang sumbing, yang apa ke, yang tu sikit-sikit boleh. Kan, boleh pergi kedai, pergi peteri, apa ke macam tu boleh. Dengan syarat asas dia kena ada periuk. Ini contoh, kalau boleh nampak lagu tu lah. Okey, basic dia kena ada. Tapi kalau dah semayang pun tak ada, kita tak qada lagi, lepas tu kita duk buat sunat, kita duk tampung, kita duk tampung. Kerja tampung ya, mana pergi periuk? Bahasa dia macam tu lah, bagi mudah faham lah kot. Kalau faham, kalau tak faham tak upaya. Kan, tu macam tu contoh dia. Maka nak tampung kekurangan tu dengan sunat. Adapun dengan semayang sunat saja berlambak-lambak, adakah dia boleh akan jadi, kalau tadi dengan kertas periuk tu saja akan jadi periuk? Tak akan jadi periuk. Dengan semayang sunat saja, bagilah satu jumlah berapa pun, 1 juta rakaat umpamanya, adakah sama dengan satu fardu? Tak. Kaedah fiqh kata al-fardu afdalu minan nafli, yang fardu itu lebih afdal daripada yang sunat. Okey, tetap juga yang fardu itu lebih afdal daripada yang sunat. Tak boleh lawan juga. Maka sebab tu kena berebut. Ada setengah orang dia tak berebut yang fardu, dia berebut yang sunat. Dia berebut yang sunat. Dia tak tahu beza yang mana fardu, yang mana sunat. Dia tak faham. Bila orang macam ni, dia susah cakap. Ada tu makcik tu main jumpa saya. Dia kata dia nak berobat, dia sakit. Dia kata kalau dia semayang, dia takbir, dia ambil wuduk, dia mula nak pening, nak melugai. Dan apabila dia mula takbir, pum, tumbang, pingsan. Ni dia katalah, saya pun kata kat makcik ni masa saya buat rawatan, saya kata cuba makcik pergi ambil air semayang tengok sekarang. Dia pergi ambil air semayang, mai duk pegang duk dinding mah. Dia mai tu macam dia nak melugai. Dia kata ni kalau saya semayang ustaz memang pingsan. Oh, okey, tak apa. Mungkin satu jenis gangguan yang kena dekat dia. Tak kena kat kita, kita tak tahu. Nak kata dia mengada-ngada ke apakah, saya duk cek tengok lah. Okey, tak apa. Saya katakan makcik ni, makcik dalam duk sembang-sembang motivasi dia, makcik macam mana semayang-semayang semua makcik jaga elok ke? Oh, alhamdulillah makcik tahajud tak pernah tinggal. Tiap malam makcik semayang tahajud, taubat, hajat, semua makcik dibangun pukul 3, 4 lagu tu makcik dia semayang 4 setengah. Lepas tu makcik dia tidur pukul 9 baru tu baru makcik dia jaga. Subuh tak semayang. Allah, mama kata tolong ji. Lengkup. Alamak makcik tak boleh buat macam tu. Fardu kena semayang, subuh makcik kena semayang. Alamak, dah buat dah banyak ustaz. Subuh baru 2, makcik buat 5, 6 semua berlambak. Oh, kira lagu tu mana cik? Tak boleh kira macam tu. Semayang fardu tu dah wajib. Yang tu hang betul-betul hang kena, tak boleh tinggal langsung.
Lepas itu tambahlah pula dengan sunat-sunat. Ni manusia yang tak tahu antara wajib dengan sunat. Dia tak tahu beza. Apa dia benda wajib, apa dia benda sunat. Sunat tu kan Tuhan tak tanya esok di akhirat. Tuhan yang sunat tu dia bagi cantik lagi ya. Tapi yang Tuhan nak tanya esok di akhirat adalah yang fardu. Semayang, puasa bulan Ramadan, puasa Isnin Khamis. Tapi tak puasa bulan Ramadan tak guna je. Kan, sedekah sana sedekah sini, zakat tak bergelak, tak kena. Ada satu hamba Allah tu, dia kata, saya tiap bulan saya akan dapat duit gaji semua, saya akan sedekah. Dia tanya, tapi saya tak bergelak zakat. Saya kata macam ni, Haji, impun duit sikit-sikit, yang nak sedekah tiap hari, tiap bulan pun okey juga, tapi simpan juga duit dalam kita punya simpanan supaya kita boleh dapat fadilat mengeluarkan zakat. Yang kita duk sedekah ni semua sedekah sunat. Fadilat dia walaupun macam mana sekalipun dia gambarkan dia punya besar, dia punya pahala, tetap juga kalau buat keluar zakat yang tu lagi besar. Yang tu lagi besar. Maka yang fardu itu lebih afdal. Jangan sampai kita buat benda yang sunat tapi kita remeh-remehkan benda-benda yang fardu. Inilah salah faham masyarakat kita. Masih ada lagi lah yang salah faham terhadap amalan. Ya, kita buat kadang-kadang macam sedekah. Sedekah terbahagi kepada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib, zakat, kifarat, nazar, mas kahwin, dia panggil dalam bahasa Arab mahar, bayar dam, pergi haji umrah, dengan melibatkan soal kena bayar dam, seekor kambing dan sebagainya. Yang tu semua wajib. Tu semua jenis-jenis ada lagi lah. Yang tu semua jenis sedekah wajib. Tetap dia punya pahala dia memang besar. Satu lagi nama dia sedekah sunat. Sedekah sunat terbahagi pada dua. Pahala yang paling besar adalah sedekah jariah. Apa dia jariah? Langut kepala, cuba tengok kipas angin. Saja tengok. Tengoklah. Tengok kipas angin. Tengok kipas angin. Tengok kipas angin. Apa dok berlaku pada kipas angin sekarang? Dia pusing tak berhenti. Macam itulah pahala sedekah jariah. Nama dia wakaf. Wakaf ialah sedekah benda yang kekal. Sedekah benda yang kekal. Selagi benda tu kekal, selagi itulah dia dapat pahala. Bayangkan kalau masjid ni umpamanya, siapa yang bagi? Bayangkan sejadah ni siapa yang bagi? Ni jam ni duduk seketui tang ni. Tapi jangan buat main tu. Ada doktor biasa buat lari jam macam ni di masjid lain. Dalam banyak-banyak dia boleh nampak jam sak ni kak. Saya duk fikir macam ni, tong ni bukan ada apa pun. Dia berlari kak jam ni. Ni jam besar ni. Kan? Itulah nak buat macam mana. Itu pun satu penyakit kak. Cuba cari tengok peluang. Yang nama kata wakaf. Wakaf benda yang kekal. Adapun benda yang tak kekal, dia bagi tisu pakai-pakai buang, ambil air telan habis dalam perut. Makanan makan habis. Sabun bubur dekat tempat basuh tangan, orang tekan basuh tangan habis. Benda yang boleh habis nama dia sedekah apa? Sedekah sabil. Kalau tuan-tuan pergi di Arab, kita pergi umrah, pergi haji, tuan-tuan boleh tengok sekali dia main dengan satu lori ke apa, sabil. Yang dia kayau sabil tu, nasi bungkuih ke, dia bagi kurma ke, yang dia bagi. Berebutlah orang ambil sabil, bagi makan. Kalau tuan-tuan keluar daripada pintu Masjidil Haram tu, kalau pagi-pagi subuh-subuh, tuan-tuan lalu ke bawah hotel Hilton tu, tuan-tuan tengok orang tiba beratok panjang ni, beratok panjang nak ambil roti, burger burger ke roti apa-apa dengan ayam kotak apa, free. Ada orang bagi sabil. Orang kaya mana kau pergi bayar kat kedai tu, nah bagi. Yang bestnya, saya pun bisa beratok saja, syok beratok. Syok duduk ramai pergi beratok sampai kat kita lagi 2-3 orang nak sampai, dia kata habis lah. habis jalan kaki balik kan. Sabil contoh benda yang boleh habis. Sedekah jariah pun bagus, sedekah sabil pun bagus. Tapi kalau nak compare antara dua jenis sedekah, maka sedekahlah yang namanya wakaf.
Kan? Semua orang, oh jangan buat main. Kalau buat makan malam Jumaat, tiap-tiap minggu dia buat. Dia hantar main nasi bungkuih, dia hantar main macam-macam makan. Bagus. Yang tu pun satu jenis sedekah sunnah Nabi. Yang hantar main pisang pula. Pisang kita, masjid kita ada pisang tak? Jumaat. Pasal apa bila Jumaat pasal makan pisang? Tapi nasib baik masjid kita tuan-tuan, ada kat pisang. Bukan kat dapur ni, ada tong sampah tepi tu. Ada satu masjid tu, tak payah abang lah dekat apa nama tempat masjid tu, Zimbabwe. Saya tengah duk khutbah Jumaat, baru makan pisang. Masjid tu dia kecil sikit lah, belah-belah Tanjung. Khutbah Jumaat, baru makan pisang. Kira antara saya dengan orang makan pisang tu lebih kurang macam abang kita duduk sana dekat kursi, kat pintu tu. Tengok Syed Usha, makan pisang. Dah lah dia makan tangan kiri macam kera pun makan tangan kanan. Bila kita marah sekali dia kata kita marah. Cakap lembut-lembut dia tak faham. Orang Pulau Pinang mana kata cakap lembut-lembut. Lembut-lembut semua daripada kumpul dekat Chulia Street dah, semua lembut-lembutnya. Cakap lembut-lembut tak berubah sampai bila-bila. Relax makan berdiri. Pak Haji main masjid, bukan Sungai Tiram lah. Ni kat Zimbabwe memang. Nampak orang letak karipak makan tangan kiri sambil-sambil jalan makan. Allah. Langsung tak ada sensitif dengan amalan sunnah. Bila kita marah dia kata apa? Dia ni mah suka kata kau orang kata kaang ah. Rumah duk perambat pergi kubur duk panggil mai. Tak rasakan nak berubah. Bila kita bagi nasihat dia kata apa? Oh nyok dia ceramah dia kata kasar-kasar. Kasar apa tak mencarut pun lah. Bila lagi nak berubah? Dah tua nak mati lah. Tinggal belen-belen kot tunggu hari nak mati tak mau berubah kah? Budak tu sudah pergi kupas pisang makan tangan kiri tak apa lagi. Sambil-sambil sembang-sembang pula ya, makan tangan kiri sembang. Alah. Dia cuma masa tu ada dua pilihan ya, sama ada saya baling tongkat pergi kat dia ataupun saya kena tegur dia lah. Jadi kita ambil yang langkah yang lebih lembut, tegur lah. Tapi biasalah tuan-tuan tegur, cakap pelan-pelan dia batal dengar. Khutbah Jumaat, alhamdulillah depa mimpi ngeri sikit lah malam pagi tengah hari tu. Dan alhamdulillah depa kata hari ni sampai hari ni masjid tu tak ada siapa berani makan berdiri lah. Itu dia. Bagus makan pisang. Orang makan hari Jumaat dia bagi makan pisang sebab dalam pisang ni dia manis, dia ada khasiat-khasiat dia, ada potasium dia yang tinggi. Dan juga dia punya benda-benda tu memberikan kepada kita satu kekuatan. Dan bila kita makan, dia sebenarnya dalam pisang ni ada banyak khasiat dia. Apabila kita makan, dia boleh bagi kita tenang, bagi kita relax, bagi relax kita punya tension. Tengah-tengah hari bekerja, tiba-tiba kita pergi buat kerja, kita makan pisang, dia bagi kita relax, dengar khutbah balik, tak kelang kabut dengan khasiat yang dalam tu. Baguslah, yang itulah punca kenapa orang dulu-dulu dia pergi makan pisang. Faham tak? Tapi itulah kita tak faham. Bagus tak sedekah pisang di masjid? Bagus juga. Tapi ada yang lebih bagus. Bagi sejadah kat masjid kah? Buat tasbih kat masjid kah? Cari. Yang ni kalau saja lama tak main ni, kita ulang kaji sikit balik. Kan? Selalu saya sebut MP3. Apa? MP3. Ingat boleh tak? Hari tu saya sebut MP3. Abang kita kata ustaz sebut MP3. Bukan MP3 alat MP3. MP3 apa dia? 3M. MP ada 3 MP. Mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Mengambil peluang depan mata apa ada? Sambak dulu, apa boleh buat? Mencari peluang, dah buat, tabung mai dah depan mata, sedekah dah, tabung ada dah bubur dah. Apa lagi aku boleh buat dalam masjid Tengok apa lagi ada masjid ni tak cukup. Pergi tanya pengurusi, ada lagi apa benda tak cukup kat masjid ni? Kami nak buat macam ni. Okey, mencari peluang. Pergi pula dah pergi, sini pun cari, lama-lama lah. Semua aku dah bagi dah, tak mana lagi aku nak bagi. Tengok tak banyak dah, tak ada orang nak cari punya cari, semua kita dah bagi dah. Cipta lah. Cipta ni kena otak cerdik sikit lah, otak laju sikit. Dia kena kreatif, dia fikir. Saya bagi contoh sebelum ni macam ni.
Dia pergi di masjid, orang letak, tuan-tuan kami madrasah nak kutip derma, nak bina madrasah, nak buat wakaf. Oh, dia bagi. Yang ni mengambil peluang, mencari peluang. Dia kata aku dah wakaf, ada lagi rezeki, aku nak wakaf lagi. Tengok macam mana, tak mana lagi ada tempat wakaf ha? Buka dalam internet, tengok wah, tak mana type situ wakaf ke apa ke, berlambak-lambak keluar orang madrasah, masjid semua duk minta wakaf. Bagi. Mencari peluang, cari lagi. Dah cari punya cari, duit aku banyak lagi, dah ada 5-60 juta lagi, dah ada. Ish, bagi pun baru berapa ringgit ya, baru 2-3-4 ribu ya, macam tak luak pula rata duit dah. Lah contoh lah sekali otak bijak dia buat macam mana? Dia pergi cari mana tempat yang tak ada masjid. Sini tak ada masjid, jom kita buat masjid sekarang ni. Semua kos masjid 5 juta saya bagi, saya buat. Dia sorang-sorang dia boleh semua. Oh, tu dia mencipta peluang, dia balas kat dia sorang-sorang. Ini orang bijak. Orang bijak apabila dia nak bagi, dia tanya apa perlu. Jangan terus pergi bagi. Macam kami di madrasah pun selalu kami pesan, telefon dulu. Apa madrasah tak cukup. Jangan duk main longgok malam Jumaat, dia ni bawa ni. Awak orang makan malam Jumaat saja, akan malam lain tak makan ke? Tanyalah dulu. Sat lagi lempak lantong sampah kan rugi dia. Masjid mana-mana perlu gitu juga. Tak tahulah masjid kita ni. Masjid lain-lain pun sama. Malam Jumaat berebut. Duk berebut apa? Kalau dah ada orang buat, tak payah buat fadilat yang lain pula. Peluang untuk bersedekah tu luas. Jangan fokus hanya kepada makanan semata-mata. Banyak lagi boleh buat. Tuan-tuan boleh beli ubat-ubatan, letak di masjid, letak di madrasah. Tuan-tuan boleh beli kelengkapan baju ke apa ke, benda-benda set pembelajaran, kitab ke apa ke, Quran ke. Dah banyak benda peluang-peluang untuk buat wakaf. Tanyalah madrasah, masjid, mesti ada peluang. Ini kita kena jadi orang yang bijak. Dalam beribadah tu pun kena ada ilmu untuk kita mengambil orang panggil fadilat yang besar, supaya kita dapat. Ni macam ni lah, duk cerita tentang fadilat sembahyang berjemaah yang kita duk cerita panjang lebar tadi. Iaitulah perbezaan, kena bijak dalam mengetahui mana diakah perkara itu fardu, manakah perkara itu sunat. Sebagai contohnya, ada orang di setengah-setengah masjid, contoh mereka nak baca Yasin malam Jumaat. Bagus, saya kata tak bagus baca Yasin malam Jumaat. Tapi kadang-kadang clash. Sempena Maulidur Rasul ke, sempena Isra' Mi'raj ke, sempena apa-apa ke, tiba-tiba ada orang grup nak baca Yasin malam Jumaat. Tiba-tiba sebahagian AJK masjid, oh kita nak buat ceramah malam ni. Tak boleh, malam tu malam baca Yasin tau. Mana boleh ubah. Orang semua main nak baca Yasin. Baca Yasin tu hukum apa dia? Hukum dia sunat. Majlis ilmu hukum apa dia? Majlis ilmu hukum dia wajib. Bagilah laluan pada majlis ilmu. Bagi laluan. Sebab apa? Kalau kita buat, kita dapat fadilat wajib, fardu, besar pahala dia. Kan? Bila kita tak tahu benda-benda yang macam ni, ini akan jadi masalah. Pernah saya pergi mengajak di satu tempat, lama-lama tak tahu tempat tu orang tu hidup ke mati lagi tak tahulah. Dia jadi masalahnya clash AJK masjid. Yang panggil kita pergi ceramah ni AJK masjid ni lah, yang bahagian biro dakwah apa semua, yang atok ustaz-ustaz main kuliah ni. Pengurusi masjid dia jenis tak ambil tahu apa pun. Janji demo malam Jumaat kena baca Yasin. Jadi payah ha. Tiba-tiba nak jadi cerita pula saya punya gila malam tu pergi ceramah apa ke Isra' Mi'raj ke apa pula tu. Sambil ceramah dia main duduk sebelah ni. Agak sedepa dengan kita duduk mengajak. Orang lain semua duduk jauh, dia duduk paling dekat, dia siap baca Yasin ni. Allahu Akbar. Nak marah orang tua. Saya tak kata apa, baik pergi tengok dia duduk baca Yasin. Silap orang baca buat dengan lagu-lagu masuk dengan Yasin apa. Tak apalah, kita dia nak baca Yasin, nak baca lama mana pun kan. Buat tak tahu. Tapi kita nak abang dia tak bijak ah. Saat lagi lepas Isya pun boleh baca Yasin. Siapa kata kena baca lepas Maghrib? Tak, siapa kata mesti kena baca lepas Maghrib? Faham tak? Salah faham kita kepada satu-satu amalan. Sedangkan membaca Yasin pada malam Jumaat saja khilaf ulama. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban, dia katakan hadis itu sahih.
Walau bagaimanapun ada pertikaian ulama hadis terhadap Imam Ibn Hibban. Tak apa, sekongkonya ada juga hadis, tapi hadis yang lebih kuat meriwayatkan tentang bacaan surah Kahfi pada malam Jumaat. Kalau nak kira, kalau kita nak argue dia, daripada hang baca Yasin duk semangat, baik baca surah Kahfi. Lagi banyak, Yasin baru 83 ayat, surah Kahfi 110 ayat, baca lagi banyak, lagi afdal. Kan? Saya tak petikai baca Yasin, baca surah Kahfi malam Jumaat. Tapi kita nak bagi tahu, kadang-kadang kita tak bijak di setengah-setengah tempat dalam menangani isu yang berlaku. Kita tak tahu mana dia sunat, mana dia fardu, mana dia wajib. Fardu tu wajib lah. Tak tahu beza. Dan sunat pula kita tak tahu mana dia sunat yang amat dituntut dengan sunat yang kurang dituntut. Ini salah faham yang perlu kita buat pembetulan balik dalam kita punya kefahaman. Ya, ngaji je. Tapi itulah nak buat macam mana, tak minat nak belajar kan. Habis-habis ustaz main belah balik. Ustaz mana dia tak mau, ustaz kasar tak mau, ustaz lembut tak mau, ustaz janggut tak mau, ustaz dagu bersih tak mau, apa pun tak mau. Yang betulnya balok mengaji tak mau. Lepas tu ilmu tak ada, buat kerja jahil. Habis itu ya, senang saya tahu. Akhirnya buat tak betul ya. Akhirnya buat tak betul. Buat habis banyak mana pun. Buat habis banyak mana pun tapi jahil, buat tak betul. Tuhan tak terima. Amalan itu ditolak, tak diterima apabila buat dengan tanpa ilmu, buat kerja jahil. Jadi belajarlah, ambil tahu. Tapi kalau dia kata saya ustaz jenggot panjang ni ya, saya tak mau, lain saya mengaji. Okey. Ya je ya. Okeylah. Mai jenggot panjang ni lari belah orang. Dah tak mau jenggot panjang, dia mau jenggot pendek-pendek meh. Okey lah. Tapi kalau dah semua ustaz pun dia tak mau mengaji, bila nak boleh faham macam tu? Inilah kadang-kadang kan dah jadi kebiasaan. Orang tak faham apa dia tanggungjawab hidup atas dunia. Orang tak faham sebenarnya kita duduk, kita dekat dah dengan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak maukah ambil iktibar daripada COVID yang berlaku? Dengan gelombang pertama bagi tak mau nak insaf, mai gelombang kedua bagi tak apa nak mau insaf, mai gelombang ketiga lagi dahsyat, siap mati-mati mah. Berlambak-lambak mati, kok ni mati, berlambak-lambak. Semalam saya pergi masjid Gunung Semanggul, tanya depa kampung berapa mati, dia kata 3 orang ya. Okey ya. Kami Teluk Kumbang, tak tahu nak tanya orang Teluk Kumbang jawatan kuasa, saya rasa banyak kot. Sebab saya dulu lalu pergi madrasah kat bukitnya Kubok tu saja. Boleh kata hampir tiap-tiap hari ada orang mati. Ambulan berhenti dengan pakai baju putih mau tutup-tutup tu, COVID tu apa benda lagi. Kita nak berhenti pun tak boleh. Nak jodoh kau jauh tak nampak apa. Hari-hari mati, sebelah ni mati, rumah tu mati, rumah ni mati. Hak sakit jangan cerita. Tak mau ambil iktibar lagi kah? Ya, kesempatan yang ada Tuhan bagi dekat kita tuan-tuan. 2 je fikir. Bila mai sakit baki daripada umur kita ni, ambil satu untuk menuntut ilmu, bagi dapat ilmu, dan yang keduanya kena ada amalan yang banyak. Amalan mestilah didasari dengan ilmu pengetahuan. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula sembahyang 5 waktu seorang diri di rumah atau lainnya berhasil jua pahala. Sama ya. Dan lepas daripada tanggungan yang difardukan oleh Allah. Janji dia dah sembahyang, dia sembahyang di rumah ke, dia sembahyang kat kilang ke, dia sembahyang kat mana tepi jalan ke, tak mana pun tak apa. Sembahyang dia kalau betul sah, habis dia dengan Tuhan, selesai dah satu bab. Esok Tuhan tak tanya dah. Yang tak sembahyang kena cover balik qada balik pelan-pelan. Kalau boleh laju lagi bagus, kalau bagi habis cepat lagi bagus. Takut mati tak ada bayar hutang habis. Sebab tu jangan tinggal sembahyang. Jahat lagu mana, balok lagu mana, sembahyang tak boleh tinggal cover cepat-cepat. Takut mati tak sempat nak qada. Tak lepas taubat. Nama kata syarat taubat nasuha, lagi hang qada tak habis, tak selesai lagi. Dan ingat, bukan takat qada saja, dia kena ada 2. Di samping kita qada, lepas qada angkat tangan minta ampun kat Tuhan banyak-banyak. Dia sebut dalam kitab ni sebelum ni kita mengaji kan. Ingat setahun yang telah lalu, 2 tahun yang telah lalu, tak silap ingat saya lah, daripada kitab ni, jilid yang kedua, juzuk yang kedua, kitab Baharul Madhi ni, cerita pasal sembahyang. Dan sembahyang berjemaah itulah yang lebih besar pahalanya apabila didirikan dan dikerjakan barang mana, dikerjakan dia barang mana tempat. Tak
Dan pergi masjid, duduk di rumah, laki bini ada, anak-anak panggil-panggil semayang pergi jemaah. Dan pergi masjid. Tetapi di dalam masjid itulah pula yang berganda-ganda besar pahala berjemaah daripada semayang di rumah. Pergi semayang di masjid lebih besar pahala daripada semayang di rumah. Sebab di masjid lebih ramai orang semayang jemaah. Di rumah kita semayang dengan bini, dengan anak ya, kalau ada. Kan? Kalau kena bini uzur, anak-anak pun kecil, pakai tak ada kita semayang sorang-sorang. Kan? Nak ambil fadilat jemaah. Soalan orang tanya, ni soalan, tak mau tanya pun saya jawab siap-siap. Masa saya mengaji dulu, orang tanya Tok Guru, Tok Guru ni nak tanya satu soalan. Orang semayang di rumah laki bini pun dapat 27 darjat, orang semayang di masjid pun dapat 27 darjat. Semayang di rumah lagi bagai, kira senang lah sikit. Kalau pergi masjid nak kena satu kerja lah, nak kena pergi ke masjid tu. Pimai-pimai dapat 27. Tok Guru kata macam ni, hak yang di rumah pun dapat 27. Soalan dia, di rumah pun dapat 27, yang duduk di masjid pun dapat 27. Ni saya riwayat betul-betul sebiji Tok Guru saya kata. Dia kata apa? Yang duduk di rumah dapat 27 biji pelam telung. Tahu pelam telung? Kecil-kecil tu, 27 biji. Yang semayang di masjid dapat pelam apa? Besar-besar punya, pelam India, pelam Datuk. Yo, awi punya Datuk yo. Pergi tengok kat highway kat Sungai Perak bang. Jom yo. Sebiji besar kepala kita. Yang tu buat main masjid, potong ni ramai-ramai lu ni, potong 2 biji lah, makan bagi kenyang. 2 biji dia main gal punya. Pelam India tu dia merah menyala besar tu. Sebiji besar kepala orang. Bulat-bulat. Kalau 27 biji, bila tu nak habis? Kita nak bagi tahu kata 27 biji juga, tapi dak pasal orang kadang-kadang dia suka jawapan yang logik. Bila kita sebut jawapan hak agama ni, dia tak apa nampak. Dia kata bagilah jawapan logik. Dia tak kata macam tu lah. 27 biji juga. Kan? Kalau abang kita jual burger, benjo lah. 27 biji. Sama ke dengan burger yang selapis? Bagi contoh lah burger, abang kita menjaga burger, kita bagi tahu lah burger. Burger selapis tu dengan burger hak tinggi tu sama. Dia bagi yang 27 biji dengan bagi yang kecil tu 27 biji. Tak sama, burger tetap burger. Okey, itulah maknanya ambillah fadilat untuk semayang berjemaah. Lagi tempat tu lagi ramai orang, maka lebih afdal. Kalau orang tanya antara surau dengan masjid, tentulah masjid lebih afdal. Di surau tak ada tahiyatul masjid, di surau tak ada i'tikaf. Di masjid ada tahiyatul masjid, di masjid ada i'tikaf. Maka yang ni tentulah fadilat dia lebih. Tang sudut tu saja dah lebih dah berbanding dengan surau. Dah kita tak sempat dah nak pergi masjid, nampak lalu di surau dah, surau lah. Takut aku sampai masjid terus terlepas habis. Agak masjid mungkin jauh sikit, surau lah. Tapi kalau dapat boleh pergi masjid, ambillah fadilat. Walaupun masjid kadang-kadang duduk jauh daripada rumah kita, kalau kita boleh ambil fadilat main masjid, ambillah fadilat main masjid. Berebut-rebutlah tuan-tuan, sebab gandaan besar yang Allah nak bagi dekat kita. Inilah dah sampai masa dah, bila dah tengok dengan Covid. Tuan-tuan ingat Covid ni boleh habis lah? Tuan-tuan ingat dia nanti habis tang tu ya? Percaya saya cakap, ini seolah-olah macam Tuhan nak bagi tahu kat kita yang duduk di zaman ni, ini baru permulaan. Tak apa-apa benda lepas ni nak main pula lagi black. Percayalah, tak tahu tengok lepas ni. Sebab kita percaya dalam hadis akhir zaman ni memang akan main benda black-black. Ni duk main lah benda black-black. Satu dunia menghadapi dan merasakan dengan wabak COVID-19 ni. Tentu rasa dia boleh berhenti. Kalau dia boleh berhenti, tengok lepas ni tak apa-apa benda pula ni main. Tapi itulah kita tengok 2 tahun kita hidup menderita dan berada dalam serba-serbi, susah. Berapa ramai dalam musim Covid ni saja orang mati bunuh diri. Tuan-tuan pernah ambil tahu? Tuan-tuan pernah tahu? Berapa ramai orang mati dalam Pulau Pinang ni saja, berapa ramai orang mati terjun flat. Tapi pasal kita tak didedahkan, sepatutnya didedahkan supaya orang tahu. Kadang-kadang dedah pula, lagi ada pula nak ambil ikut. Dia kadang-kadang jadi trend tau. Tiba-tiba ada seorang terjun jambatan, tengok lebih minggu depan pula ada seorang pula nak terjun pula. Lepas tu bila ada pula seorang nak terjun, tu yang dia tak mau cerita sangat. Pasal pengikut benda-benda merepek ni berlambak sangat. Kan? Tapi itulah hakikatnya perangkaan kita boleh tengok.
Ni dah sampai masa buat amalan banyak, bekalan banyak. Bila alang-alang langkah kaki main masjid, berebutlah tengok apa ada. Tak ada tabung sedekah. Nampak okey sembahyang sunat. Tengok ada wirid zikir. Apa ada berebut, apa boleh buat berebut. Inilah penting apabila kita ada ilmu, kita tahu macam mana nak maksimalkan kita punya amalan-amalan, bukan meminimalkan kita punya amalan. Lebih-lebih lagi dikerjakan, tetapi di dalam masjid sembahyang berjemaah pula yang berganda-ganda besar pahala jemaah daripada sembahyang di rumah. Dan sembahyang di masjid Mekah dan Madinah dengan berjemaah itu lebih besar pahala daripada mana-mana masjid lain. Oh pula dah, lagi besar. Siapa sembahyang di Masjidil Haram, gandaan fadilat dia 70,000 kali ganda. 70,000 kali ganda. Siapa sembahyang di Masjidul Nabawi 1,000 kali ganda. Siapa sembahyang di Masjidul Aqsa 500 kali ganda. Tapi lain pada tu semua sama. Lain pada tu semua sama. Sembahyang di Masjid Sungai Tiram ke, sembahyang di Masjid Makbul ke, masjid tak makbul ke, tak kira. Bila nama apa sekalipun tetap sama fadilat dia. Nama kata masjid sama. Ini orang duk berebut Nabi ni. Tapi itulah lah ni, tunggu sikit-sikit hari lagi insya-Allah. Lah ni kalau pi tak padan balik nak kena kuarantin pula lagi. Dah lah pi 10 hari tetap boleh buat sekali je umrah. Aduh, tak padan lah. Kan? Tunggu insya-Allah tahun depan sikit, ujung-ujung tahun depan mungkin dia akan SOP dia akan kembali balik pada keadaan seperti sebelum ni. Mudah-mudahan. Dan sembahyang di Masjid Mekah dan Madinah dengan berjemaah itu lebih besar pahala daripada mana-mana masjid lain. Maka seorang yang sembahyang dengan seorang diri, yakni dengan tiada berjemaah, dapatlah ia 1 darjat. Tetapi sembahyang dengan berjemaah itu dapat ia 25 ataupun 27 darjat. Untuk Zuhur dengan Asar dapat 25 darjat, seperti mana kata Imam As-Suyuti dalam kitab dia Bastul Kaffi fi Itmamis Saffi, dia kata dapat 25, dan apabila sembahyang subuh, maghrib, isya dapat 27 darjat. Apa dia yang 20 dengan 25? Itu kena tengok kitab tu, Bastul Kaffi, susunan Imam Suyuti. Dia buat mai ada 27 perkara kita buat, pasal itulah kita dapat 27 ganjaran. Untuk sembahyang Zuhur dengan Asar sebab kita buat 25, antaranya sebab kita baca pelan, maka dah potong dah 1 fadilat. Berbeza dengan untuk sembahyang maghrib, subuh, maghrib, isya, baca kuat, tentu ada 1 fadilat asing pula. Itu sebagai contoh kenapa yang sembahyang jahriyah, sembahyang subuh, maghrib, isya lebih besar fadilat dia berbanding dengan sembahyang Zuhur dan Asar. Maka seorang yang sembahyang dengan seorang diri, yakni dengan tiada jemaah, berjemaah, dapatlah ia 1 darjat. Tetapi sembahyang dengan berjemaah itu dapat ia 25 atau 27 darjat. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, demikian bunyinya, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula sembahyang berjemaah itu melebihi ia pada pahala atas sembahyang seorang lelaki seorang dirinya dengan 27 darjat. Fadilat besar. Kalau sembahyang tak khusyuk tapi ramai-ramai itu ada seorang khusyuk, Tuhan kira fadilat pahala mereka seperti semua orang khusyuk. Janji bagi ada seorang ya dalam sembahyang tu, dia ni sembahyang dia, kalau katalah macam ni, rakaat pertama dia ni khusyuk, rakaat pertama dia ni khusyuk, rakaat kedua dia ni pula khusyuk, rakaat ketiga dia ni khusyuk, rakaat keempat dia tu pula khusyuk, maka Tuhan hitung kita sembahyang khusyuk untuk semua-semua yang mai ke masjid. Walaupun yang ada dalam masjid ramai-ramai pun dia tak dapat khusyuk semua, dia dapat fokus sikit-sikit ya. Tak apa, Tuhan hitung sebagai full dapat khusyuk. Ya, dia tampung balik ini fadilat sembahyang berjemaah. Ya, tak payah cerita lagi dengan fadilat jemaah yang lain, terutamanya subuh. Ya, terutamanya subuh. Selalu dulu saya akan baca, man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa-siapa sembahyang subuh berjemaah, maka dia berada dalam jagaan Allah. Allah jaga dia insya-Allah. Yakinlah, mai duduk, mai sembahyang. Masjid pun semua dah buka dah bagi peluang untuk kita mai ke masjid. Mai awal sikit, bangun awal, mayang tahajud, zikir-zikir sikit, istighfar sebelum subuh. 3 benda kita kena buat sebelum subuh. Di samping kita
perbanyakkan kita punya semayang tahajud, semayang malam tu, tahajud ke hajat ke taubat ke apa, witir ke apa, bagi dapat semayang sunat, khususnya tahajud tu sebelum subuh. Satu benda yang kita kena berebut, kena bagi dapat. Yang keduanya, kita kena berebut untuk bersedekah sebelum daripada subuh. Bukan subuh, sebelum subuh. Yang daripada buat fadilat sedekah subuh boleh tapi lebih besar lagi fadilat dia adalah sedekah tahajud. Buat tabung tahajud, tabung pun dah bagi dah. Kan, tak ada tabung pergi minta kat budak tu, anak murid saya di luar, ambil tabung kecil-kecil balik. Tak banyak pun sikit kita bubuh. Bangun tahajud bubuh. Nak pergi keluar pada rumah tu dah bubuh 2-3 orang pada habis. Lagi banyak pun lagi banyaklah fadilat. Yang ketiganya, ambil istighfar pada waktu sahur. Sambil-sambil duk on the way main masjid, astaghfirullah, 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 minta ampun. Tuhan kata apa? Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Ambil fadilat beristighfar. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula hadis Ibnu Umar ini adalah hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, babu fadli salatil jamaah, bab kelebihan salat berjemaah, dengan beberapa riwayat. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim juga dengan beberapa riwayat di dalam sahihnya, dan Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis-hadis seumpama ini dalam musnadnya. Kemudian dia kata masalah sembahyang berjemaah dan sebab besar pahalanya. Wahai saudaraku, dengan hadis yang di dalam masalah 188 itu, kita ketahuilah berapakah besar pahala berjemaah itu, hingga 25 darjat lebihnya atas satu riwayat, atau 27 darjat atas satu riwayat yang lain. Maka bagi orang yang suka kepada ibadat yang besar, nak mencari pahala yang banyak, pahala yang besar, dan yang insafkan akan dirinya, rasa diri dia kurang, amalan tak banyak, tiadalah ia mundur dan malas daripada mencapai laba. Laba tu untung. Jangan lepas peluang untuk mencari keuntungan yang besar ini dengan sedikit jalan usaha berjemaah. Walaupun di rumah atau di surau, tetapi yang lebih afdal ialah di masjid. Adalah sebab besar pahalanya ialah kerana seseorang itu apabila telah mengambil air sembahyang dengan sempurna wudu, serta qasatnya pergi berjemaah, ditulis oleh Allah Ta'ala pahala tiap-tiap langkahnya. Walaupun dia pergi dengan motor, walaupun dia pergi dengan kereta, semua tu dikira dari sudut berapa jauh, berapa langkah dia. Dan dihapuskan dengan sebabnya akan kesalahannya. Dan manakala ia sembahyang akan sebagai sembahyang yang cukup sempurna, tiadalah berhenti malaikat minta ampun akan dosanya selama ia di dalam sembahyang itu. Sebab itulah jaga bagi elok main masjid. Jangan main masjid dengan niat-niat yang tak betul. Niat ikhlas, aku nak main masjid kerana aku nak ambil fadilat besar, aku nak ambil pahala besar Tuhan nak bagi, berebut untuk main masjid, kan? Dan ada di sana satu kelebihan besar, iaitulah menzahirkan ketandaan Islam, syiar Islam. Dan orang tengok, wah tu dia orang main semayang, Masya Allah, kan? Orang main semayang ni masjid Sungai Tiram ni, sebelum ni alhamdulillah dah kita dah ramai-ramai dah. Lepas ni insya-Allah Haji fikir tengok macam mana pula kita nak buat bagi ramai. Saya pula dah buat program internet ni, Allah kesian pula kat makcik-makcik ni pula. Tiap pagi ramai nak belah badan macam mana tak tahu. Seronok pula lah ni mengajar online. Ni pun ada berpuluh-puluh orang, 5-60 orang ada. Facebook ada, Google Meet ada. Tiap malam dengan tak saya pun heran. Lepas ni tak ada kerja lain kan, duduk depan tu, ustaz kata masuk, ustaz kata masuk, buka aja ramai masuk. Depa punya dahaga ilmu nak mengaji. 3 bulan saya buat program bersama dengan Haji pun bersama dengan kita tiap-tiap pagi. 5 pagi kita buat bagi orang yang berkemampuan. Ambil link, tanya kat kawan-kawan, minta kat Pak Haji, kita duk sebarkan dalam grup masjid pun ada, selalu kita sebarkan. Masuk tekan dia.
Jom bersama dengan kami tiap-tiap pagi pukul 5 pagi. 5 sampai 5:30, lebih-lebih kurang lah time-time tu kita baca selawat. Ni tambah musim Maulidur Rasul ni, tiap-tiap pagi kita baca selawat 1000 kali. Hari Jumaat kita baca takalan ni dah pergi sampai 3500 dah tiap-tiap pagi Jumaat. Berebutlah sikit. Kalau duduk seorang-seorang, tobat tak nak buat lah. Nak baca sampai 3-4 ribu, mana ada. Lepas habis program tu saya tanya, mai ramai-ramai siapa bisa baca selawat ramai-ramai sebelum ni? Tak ada ustaz, saya pertama kali 3,500. Yalah, pasal kita tak ajak diri kita, paksa diri kita untuk buat. Kan? Ni kau orang buat lebih sikit, apa panjang-panjang pula dah. Dia kira nak pendek-pendek, wirid pendek, doa pendek, semayang pendek, semua mau pendek-pendek. Tak ada langsung usaha niat untuk nak banyakkan bekalan sikit. Mudah-mudahan esok di akhirat peluang ni. Tuhan dah kata ada dalam surah Fatir ayat 37, bukankah telah kami panjangkan usia kamu? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Kalau kamu nak ambil peluang celah-celah tu, nak ambil untuk buat amal ibadat, kamu dapat boleh buat, tapi pasal apa tak mau ambil? Adalah sebab besar pahala tu. Mana dia tadi? Sebab dia ambil wuduk sempurna dan qasadnya niat dia pergi berjemaah, ditulis oleh Allah pahalanya tiap-tiap langkahnya di masjid itu, dan dihapuskan dengan sebabnya akan kesalahannya. Dan manakala sembahyang ia akan sebagai sembahyang yang cukup sempurna, tiadalah berhenti malaikat minta ampun akan dosanya selama ia di dalam sembahyang itu. Duk sembahyang tu malaikat duk minta ampun, ya Allah ampunlah orang ni. Dan ada di sana satu kelebihan yang besar, yaitu menzahirkan ketandaan Islam, syiar Islam dengan beramai-ramai, dan menunjukkan satu hati setiap waktu, dan berpandang-pandangan dan bermesra-mesraan setiap masa. Sebab tu main masjid kena ada perangai nak mesra. Jangan main masjid duk buat muka macam ikan piranha. Faham? Duk buat muka siru. Orang Pulau Pinang kata siru. Tahu siru? Tak ada senyum, tak ada apa, tak ada nak tegur orang, kot nak angkat tangan ke apa ke, tak ada. Tu macam tak apalah kalau kelang kabut main lambat-lambat, tapi takkan bila pun macam tu. Jumpa Assalamualaikum ji, apa abang, ada mesra rasa macam adik-beradik, barulah dia harmoni duduk di masjid. Ni main masjid, hang kata kat aku kata kat hang. Ustaz pun dia kata macam-macam, dia kata lepas tu mengaji apa lagu tu. Mana pi adab mengaji dengan ustaz? Patutlah ilmu tak berkat. Bukan sini lah cerita Zimbabwe memang mengaji, betul kutuk maki kata kat ustaz macam-macam. Patutlah perangai pun jadi susah nak berubah. Main mengaji sampai tua, main mati duduk balik mengaji, tak guna. Pasal takkan berubah. Hidup ni penuh dengan beradab, kan? Kelebihan menzahirkan. Sebab tu bila main masjid kena hormat. Semua main, semua ni kena hormat. Sama ada jawatan, tak ada jawatan, kita hormat masing-masing. Dan masing-masing sedang berfikir ke arah nak buat benda-benda baik. Dulu lagi saya dah bagi tahu, kalau tuan-tuan ingat saya ulang balik sebut, main ke masjid bukan sebab kita ni orang baik, tapi kita nak jadi orang baik. Ingat tu? Kita tak boleh kata kita orang baik, tapi kita nak jadi orang baik. Yang pasal lah kita main ke masjid. Inilah tempat untuk nak berkumpul manusia-manusia yang nak jadi baik. Maka bila main ke masjid, maka fikirlah benda-benda yang baik, bukan fikir benda-benda tak baik. Duk fikir cari salah dia tu, salah dia ni, salah dia tu, salah dia ni, semua salah. Dalam siapa yang betul kita tak tahu. Ini sebagai contohnya, jaga niat ketika main ke masjid, bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Cuba perbetulkan keadaan dan tampung di mana kelemahan. Sepatutnya kitab pun kata apa? Dan berpandang-pandangan bila damai jemaah, aku tengok muka aku senyum. Ustaz tak senyum, ni tengah mengajar, senyum je mana? Nak cakap tak boleh. Sat lagi lah senyum-senyum. Mayang insya dulu apa kan lagi? Senyum-senyum lah. Kalau musim tak ada Covid, kita salam-salam. Ni dah musim Covid, tak salam, tak apalah. Assalamualaikum, babak, baik, okey. Hormat. Kan? Ada kemesraan tu kena bagi ada. Setiap masa. Dan bersatu tempat ibadat, mai satu imam, satu kiblat, satu Tuhan, menghadap satu masjid, semua satu. Sepatutnya hati pun satu. Mana boleh hati pecah-pecah, mana boleh pecah belah. Kena pakat lah. Dan bersatu tempat ibadat dan amal yang membersihkan hati seseorang ke atas seorang yang lain.
dan mengikat kasih seseorang dengan orang lain daripada beberapa sebab yang besar-besar yang menjadikan besar pahala berjemaah itu, maka sayugialah sepatutnya tiada seorang pun meluputkan akan dia. Jangan tinggal. Dulu lagi selalu saya pesan ketika selalu bersama dengan tuan-tuan di masjid ni, apa saya kata? Sebagai satu pesanan saja, bukan sebagai satu arahan. Jangan silap, saya bukan AJK masjid nak bagi arahan. Sebagai satu pesanan, sebagai guru yang mengajar tuan-tuan, saya kata apa? Tolonglah siapa-siapa di masjid yang mentadbir masjid dan di mana-mana masjid, ingat kita ni sebagai tuan rumah. Apabila orang mai ke qaryah kita, rai orang, jangan duk buat muka macam ikan pirana. Tahu ikan pirana? Adik yang bisa tengok ikan pirana? Yang tumbuh tak bisa tengok. Allahu Akbar. Tak apa, nanti tengok dalam Google ke, tengok dalam YouTube, ikan pirana. Tengok orang gigi-gigi dah gitu. Memang tak cantik betul ya. Muka macam apa Nampak tak? Macam macam dinosaur. Apa yang ganeh kali tu apa? Tangan kecil apa nama? Apa nama? T-Rex. Lawa muka T-Rex. Tuan-tuan bisa tengok muka T-Rex? Taklah, betul tak betul belakang cerita. Yang tuan-tuan bisa tengok sebelum ni ada T-Rex tu duduk senyum. Oh gitu. Tak ada. Yang monster mami tu dia senyum dulu dalam televisyen. Kan yang kopok mami kan. Tiba-tiba senyum pula monster tu. Tapi T-Rex tu tak. Macam tu yang muka main senyum. Tambah-tambah lah ni pakai face mask tak nampak lah senyum kan. Tapi kalau dah buka-buka tunjuklah sikit. Assalamualaikum, baba. Bagi salam ya. Tak payah suara tangan. Kemesraan tunjuk, tak kira siapa, kulit macam mana, keturunan siapa, mai daripada mana, keluar orang luar, lebih-lebih lagi orang luar mai ke tempat kita, rai. Kalau dulu musim Covid, tak ada Covid, selalu saya pesan kat pelajar saya, kalau ada tetamu mai, panggil, masuk, nombor 1, ambil air botol, boboh teh meja, bagi dia minum dulu. Pakcik, minum dulu, sekali ustaz mai. Apakah kalau ada? Rai, orang mai tempat kita, bawa rahmat, hormat orang mai ke tempat kita, kena rasa seronok orang mai tempat kita. Tapi dah musim Covid ni tertutup pintu, lain cerita lah pula. Cuma dari sudut jangan buat lebih kurang. Orang mai ke tempat kita, rumah kita, kita raih. Pasal apa? Orang mai tu bawa kelebihan, bawa fadilat, bawa pengampunan daripada Allah. Sepatutnya kita berebut bersama dengan orang ramai kan. Di setengah-setengah masjid tuan-tuan, Allah, ada masjid tu tak boleh sebutlah nama tuan-tuan. Habis-habis main Isya ni ditutup pintu, kada pung. Ni nak berambat balik. Aku nak balik. Dia tutup macam nak berambat orang. Jangan buat lagu tu. Orang main masjid nak buat amal ibadat. Nak balik, pergi balik lah. Biar bagi orang balik. Semua saat lagi main pula tutup. Apa salahnya? Ataupun pesan pada orang, cik kami nak tutup dah. Kalau ni saat lagi nak balik, tutup nak pintu, kita pesan. Tetap payah marah orang. Kemesraan tu kena bagi ada. Orang Pulau Pinang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul orang Pulau Pinang, kita dibesarkan dalam negeri Pulau Pinang ni, budaya hormat, menghormati orang, senyum. Tapi tak ada dah budaya tu. Dia jadi budaya gangster lah ni. Main masjid pun semua nak tunjuk gangster, semua masing-masing bawa perangai macam-macam. Sepatutnya buang perangai-perangai jahiliah lagu tu. Main masjid kita tunjuk kita punya kemesraan, seronok nak berkawan dengan orang lain, nak menghubungkan silaturahim, dapat fadilat besar, bukan cari salah. Panjang lagi, tak cukup masa. InsyaAllah di masa-masa akan datang kita akan sambung dengan masalah yang ke-190. Dia dah cerita fadilat kita sembahyang berjemaah. Yang ni semua kena ada motivasi tinggi dalam diri kita supaya kita jadi begitu bersemangat. Mai kerana ilmu. Wah, aku dapat yang ni, aku dapat yang ni. Banyak Tuhan nak bagi kat aku. Bukan saja mai kosong, tak. Ya, tuan-tuan, ini untuk hari ini, untuk kita pada malam ni. Dan sedikit maklumat untuk makluman tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Madrasah kita di Kampung Permatang Pasir, Balik Pulau, insya-Allah sekarang ni dalam proses untuk pembinaan dengan lebih rancak lagi. Dan dijangka Januari yang akan datang ini kita dah mula buka untuk pengajian pondok dan tahfiz. Tahfiz ada lah, kita ambil pada umur 9 tahun sampai umur 15 tahun yang hafal Quran. Yang mengaji pondok kita ambil daripada umur tingkatan 1 tanpa had. Walaupun dia nak mengaji pondok, umur dia baru lepasan SPM ataupun lepasan college, ataupun umur 20 ke 30 ke, tak kisah umur berapa pun, kita buka sampai umur
daripada umur 13 sampai umur 450. Jadi janji mau main mengaji pondok ya. Saya duk tengok tadi dalam saya punya catatan, pondok yang 40 pintu tu hampir-hampir, saya ingat tinggal 1-2 ataupun dah habis dah. Saya duk kira tadi tak ada habis lagi, sikit lagi tengok macam dah habis dah kot 40 pintu tu. Alhamdulillah, sold out untuk pembelian pondok. Kalau ada pun mungkin, kalau ada saya nanti umum, kalau ada 1-2 kot terlepas pandang. Tapi takat saya duk tengok tadi, alhamdulillah 40 pintu dah dijual wakaf. Dan sekarang ni tuan-tuan, kita buka peluang untuk veteran-veteran daripada duduk di rumah tak ada kerja, mai duduk di pondok. Suami isteri ke kan, ataupun yang bujang-bujang, mai duduk di pondok. Janji mau mengaji, mau buat amai, mai duduk di pondok. Ni pondok pertama yang kita buat begitu besar, luas, selesa untuk umat Islam yang ada dalam Pulau Pinang. Secara berdaftarnya dengan Majlis Agama Islam ataupun Jabatan Agama Islam bahagian pendidikan, pondok kita nama Pondok Darul Ulum Al-Filfilaniyah. Bukan Yayasan Filfilaniyah. Yayasan Filfilani tu dia payung sak. Di bawah tu ada pondok, di bawah tu ada tahfiz, di bawah tu ada macam-macam benda lain. Dan dia berdaftar dengan pejabat agama adalah Ma'had Tahfiz Al-Quran dan Pengajian Islam Anak Yatim Darut Tahdzib, dan juga Pondok Darul Ulum Al-Filfilaniyah. 2 pendaftaran. Jadi ada 2 sistem yang kita belajar. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin nak belajar pondok, ataupun mak ayah keluarga kita ada yang, ataupun jiran-jiran tengok makji-makji mana daripada duduk-duduk tengok Korea petang-petang, daripada duduk tengok filem-filem tak ada habis masa, duduk tengok televisyen ya, mai duduk pondok tak jauh pun Pulau Pinang ya, tak langkah seberang pun. Peluang-peluang yang golongan asnaf, kalau dia boleh buktikan dia memang susah, dia golongan asnaf, insya-Allah kita akan usahakan untuk pengajian dia percuma, tak ada yuran. Sedikit yuran ada dikenakan bagi orang yang berkemampuan, duit makan dan sebagainya, kena bayar sikitlah Tapi bagi yang tak mampu, mai buktikan. Jumpa kita dulu isi borang apa semua, mai Januari ni kita dah mula nak buka, tolong viral, tolong sampaikan pada orang lain, daripada duduk saja, pilah pondok ustaz buat mengaji pagi sampai ke malam dengan program, dengan ibadatnya, dengan macam-macam benda kita bimbing. Tak tahu apa pun tak apa, mai kalau dah tahu mengaji apa, dah pandai kita nak ajak orang tak pandai lagi. Ada anak-anak kita daripada duk melewak saja, hantar mai belajar pondok. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat didik mereka menjadi manusia yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.